Sila tempat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ikut serta dalam perbahasan ini. Ada dua kertas statut yang hendak kita luluskan, 59 dan 60. Saya juga akan pergi dengan laju walaupun ada beberapa perkara. Pertamanya memang susah untuk kita, walaupun disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, ini adalah penyelarasan, harmonisation dan juga pengurangan ribuan baris kepada ribuan baris yang berkurangan. Tetapi tanpa naskah tahun 2007 itu agak susah untuk kita membuat perbandingan yang sebaik-baiknya. Dan harapan saya bagi ahli-ahli parlimen yang masih ada dalam tahun depan, apabila pembentangan seperti ini dilakukan, ada baiknya kalau naskah yang dibatalkan itu diberikan sekurang-kurangnya kepada mereka yang berminat untuk membuat perbandingan yang lebih teliti. Keduanya, saya kurang pasti sebagaimana YB Kepong sebutkan tadi, bahawa yang peratusan duty import dan ekspor ini adalah bertambah, berkurangan ataupun tidak ada apa-apa perubahan kepadanya. Saya sekadar ingin menyentuh misalnya di statut 59 ini, pada muka surat 52 misalnya, tentang import dan export duties berkaitan dengan birds aged in shell, fresh, preserve atau cook. Misalnya saya ingin merujuk kepada isu yang dibangkitkan oleh petani-petani yang terlibat dalam pemeliharaan burung walit misalnya. Mereka menghadapi ada masalah untuk mengeksport sarang burung walit, misalnya pengusaha tumpat, polekerai, mungkin lumut, setiawan yang banyak terlibat dalam perniagaan ini, ingin mengetahui sama ada apa yang disebutkan dalam statut ini adalah suatu kebaikan kepada mereka, dan ataupun sebaliknya, ataupun ekoran daripada itu, adakah kementerian ingin melihat kepada isu yang dibangkitkan oleh Persatuan Petani-Petani Burung Walit ini. Di muka surat seterusnya 53 tentang dengan izin turtle's egg, juga pertanyaan kepada masyarakat Kelantan, Perak, mungkin Sabah, Sarawak yang menganggap bahawa telur penyu itu makanan yang baik dan sebagainya. Adakah ini suatu perubahan yang baik untuk mereka ataupun tidak? Seterusnya saya merujuk kepada muka surat chapter 8 dengan chapter 8 dengan izin, berkaitan dengan muka surat 64, cukai-cukai import dan ekspor yang dikenakan kepada dengan izin coconuts desiccated in a shell dan sebagainya. Adakah negara kita menghadapi sebab sininya cukai import dikenakan? Coconut atau kelapa ini makanan penting kepada masyarakat kita secara keseluruhannya. Jadi adakah ini tidak menyulitkan dan menaikkan, kalau ianya adalah kenaikan duty import, menambahkan lagi tahap inflasi negara kita, ataupun paling kurang menyusahkan pengguna yang agak besar jumlahnya dengan import duty 20% terhadap desiccated coconuts itu. Seterusnya saya ke muka surat 75, beras, rice, glutinous rice, import duty-nya 40%, glutinous rice, husk brown glutinous rice, import duty-nya 40% dan sebagainya. Sekali lagi, ini adalah makanan biasa rakyat, terutama sekali untuk membuat kuih dan sebagainya, dan di musim-musim perayaan. Kalau ini adalah peningkatan daripada peratusan yang lebih kecil sebelumnya, adakah ini sesuatu yang tidak menyulitkan rakyat lagi? Seterusnya muka surat 77 begitu juga, dengan izin rice, dikenakan rate yang 80% untuk micrometers, micron dan sebagainya itu. Seterusnya, Tan Sri Yang di-Pertua, saya beralih kepada muka surat 105. Ini saya setuju, malah saya ingin cadangkan dinaikkan lagi kadar duty importnya, iaitu untuk caviar. Caviar ini hanya orang-orang elit dan sebagainya, atau penumpang kapal terbang kelas 1 executive jet ke Sabah pun tak makan caviar ni, tak ada. Tapi yang menaiki kapal terbang kelas bisnes atau kelas 1 makan caviar. Jadi caviar ni cukai rate importnya hanya 8%.
Kenapa tidak ditambahkan lagi? Kerana orang ini mampu untuk merasai makanan yang seenak itu, maka sebolehnya orang yang begini boleh kita cukaikan dengan kadarnya lebih tinggi. Seterusnya ke muka surat 132 berkaitan dengan ini saya ingin menyoal sebab ada duty import untuk waters including mineral waters, aerated waters, containing added sugar, sweetening matter, flavored dan sebagainya. Ada kadar importnya 20%, 20%. Saya rasa kadarnya mungkin lebih baik ditambahkan lagi kerana industri air ini negara kita boleh laksanakannya. Apa yang berminat minum Perrier ke apa itu, biar mereka membayar cukai yang lebih tinggi, kerana itu sekali lagi suatu amalan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada rakyat biasa. Sebelum jalan jauh sikit, mundur sikit kepada muka surat 53 seperti yang Tan Sri, ke muka surat 53 mengenai bird's nest tadi disentuh. Bird's nest disebut di sini bahawa duty import dan duty exportnya nil. Industri sarang burung ini di Kuala Krai antara yang terhebat kedua selepas Setiawan di Perak, dan ianya mendapat sambutan yang baik dan nilai harganya yang tinggi. Jadi kita mengalu-alukan kalau cukai eksportnya ditiadakan, ya. Tetapi kalau cukai import juga tiada, jadi kita akan bersaing dengan sarang burung dari luar negara. Apakah kita tidak boleh mengawal sedikit industri sarang burung di negara kita ini untuk mengelakkan persaingan daripada sarang burung yang diimport daripada luar negara dengan mengenakan cukai? Terima kasih. Anggap bahawa pandangan daripada Yang Berhormat Kuala Krai itu perlu diberikan perhatian kerana dasar percukaian kita, fiskal polisi kita dengan izin Tan Sri, mestilah memberi keuntungan kepada pengusaha-pengusaha negara kita, terutama sekali dalam suatu perusahaan yang jelas nampaknya kejayaannya seperti industri burung walit ini. Seterusnya ke muka surat 364 Tan Sri Yang di-Pertua, iaitu tentang buku. Buku ini importnya dengan izin nil. Printed books, brochures, leaflets, similar printed matter, newspapers, journal, periodicals, children's pictures, music, maps, plans and design. Tak ada import duty, tak ada export duty. Soalan saya, kenapakah harga-harga buku masih lagi tinggi dan mahal dalam negara kita berbanding dengan harga-harga buku di tempat-tempat atau negara-negara yang lain? Saya baru balik daripada Sri Lanka, Tan Sri Pertua. Sub-Indian Continent ada kadar harga buku dan percetakan buku dan industri penerbitan buku yang membolehkan buku-buku yang di luar daripada Sub-Indian Continent harganya tinggi, tetapi di Sub-Indian Continent harganya rendah, walaupun syaratnya hanya boleh dijual dan dibeli di Sub-Indian Continent sahaja. Tapi soalan saya ialah adakah kementerian berminat untuk memastikan bahawa harga buku yang sudah pun tidak ada import duty-nya dipastikan supaya tidak ada eksploitasi oleh syarikat-syarikat penjual pengedar buku ini, supaya rakyat kita boleh membeli dan membaca buku dengan kos yang jauh lebih rendah. Tumpat sedikit atas isu itu. Saya senada dengan Tumpat bahawa di toko-toko buku harganya amat bagi saya tinggi, dan malah trend menunjukkan bahawa buku-buku yang biasa kita boleh beli dengan harga yang agak munasabah, tetapi sekarang amat tinggi. Jadi saya rasa setuju dengan saya Tumpak bahawa pemantauan khususlah oleh kementerian, terutama yang menjadikan isu ini, untuk memantau terutama di toko-toko buku agar ianya selaras dengan kempen membaca yang seperti yang diwawarkan oleh kerajaan. Tumpat. Ya. Terima kasih. Terima kasih Tan. Tumpat, bolehkah Tumpat setuju dengan saya jika kita menubuhkan sebuah trust, ya, ataupun macam ELBS di England, English Language Book Society, di mana buku-buku maupun buku tempatan ataupun terbitan di seluruh United Kingdom lebih kurang harga dia lebih 1/3 murah daripada 1/3 murah daripada apa yang dijual di pasaran. Adakah Yang Berhormat Tumpat setuju dengan ELBS sistem di negara kita?
Saya amat bersetuju dengan Balik Pulau dan Teluk Intan, Tan Sri Ketua. Seterusnya Tan Sri, saya beralih kepada jilid yang kedua kertas statut 59 ini dan hanya menumpukan pada chapter muka surat 665 chapter 87, Tan Sri, iaitu berkaitan dengan vehicles other than railway or tramway rolling stock, iaitu merujuk kepada import dan export duty untuk bermula dengan tractors, motor vehicles for the transport of 10 or more persons including driver, motor cars and other motor vehicles principally designed for transport of persons dan sebagainya, ambulances, ada lagi jenis-jenis kereta motor dan sebagainya. Pertamanya, dasar dan hasrat rakyat ialah untuk harga-harga kereta motor ini turun. Ini sudah tentu suatu perjuangan besar oleh Pakatan Rakyat, dan oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah kementerian sensitif terhadap masalah rakyat yang berhadapan dengan harga kereta motor yang amat tinggi berbanding dengan pendapatan purata rakyat Malaysia. Keduanya, Tan Sri Yang di-Pertua, dalam kategori-kategori ini ianya ada kategori new old, walaupun duty-nya sama, new old. Segenap kategori ini ada new dan old untuk CBU ini. CBU ini ada new dan old. Apa dasar kerajaan kita? Setelah ada AES untuk pastikan supaya kemalangan berkurangan, rakyat didendakan dengan sewenang-wenangnya minimal RM300 seterusnya. Adakah kerajaan ingin menerusi dasar fiskal melalui statut ini, ingin mengurangkan kereta-kereta lama, motor-motor lama dan sebagainya yang mungkin lebih murah walaupun cukainya sama, oleh kerana ianya sudah tidak dikendaki lagi oleh negara-negara yang lebih maju dan kita membelinya dengan harga yang lebih murah. Adakah kerajaan akan dan berhasrat untuk mengambil kesempatan ini untuk tidak lagi ataupun menyulitkan lagi kereta-kereta lama dan menggalakkan kereta-kereta baru untuk dari segi pencemaran udaranya, dari segi aksiden dan sebagainya yang saya sebutkan itu. Itu statut 59, Tan Sri. Statut 60 ada 3 jilid, saya hanya ambil jilid yang ketiga, hanya sekali lagi menyentuh tentang kereta itu di kalangan negara-negara ASEAN, itu muka surat 997. Golf cars, including golf buggies, vehicles 4-wheel drive, motorhomes, ambulances dan sebagainya. Kita masih lagi mengenakan duty import. Saya ingin hanya sebab ini penyelarasan dengan negara-negara ASEAN. Adakah ini sebab Malaysia diketahui telah meminta keizinan, persetujuan dengan terpaksa membayar dendanya kerana ingin dikecualikan daripada dasar ASEAN untuk mengurangkan duty untuk kereta motor dan seterusnya. Jadi adakah dengan 30% ini kita apa bezanya dengan negara-negara ASEAN yang lain? Sebab nampaknya kita masih agak tinggi. Terima kasih, Tan Sri.